Dimulakan dengan Yang Berhormat Bandar Kuching, dipersilakan. Terima kasih Tuan Yang Timbalan Yang Dipertua kerana memberikan peluang kepada Bandar Kuching untuk berbahas untuk Belanjawan 2024 ni. Saya menyambut baik hala tuju yang ingin dicapai oleh belanjawan ini, terutamanya untuk menangani isu-isu ketirisan, rasuah, merasionalisasikan subsidi, mengawal perbelanjaan supaya lebih bersasar, mengetengahkan reformasi institusi dan juga menyelesaikan isu-isu sistemik lain dalam negara kita. Ini adalah penting untuk meletakkan negara kita atas landasan fiskal yang betul dan mewujudkan satu pentadbiran yang cekap, berintegriti, amanah, rahmah dan juga mampan. Tuan Yang Dipertua, izinkan saya untuk menyentuh tentang sistem kesihatan negara kita. Sistem penjagaan kesihatan sedia ada, telah berjalan jauh sejak kemerdekaan dan kami telah mencapai kemajuan yang sangat besar dalam keputusan dan hasil yang baik pada banyak petunjuk dan indikator kesihatan, terutamanya dalam menyediakan perlindungan kesihatan sejagat atau universal healthcare coverage. Malah pengalaman kami dalam meningkatkan indikator kesihatan penduduk dengan menyediakan perkhidmatan dan akses kesihatan yang berkualiti tinggi telah diiktiraf oleh Program Pembangunan WHO sebagai satu model untuk diikuti oleh negara-negara berpendapatan rendah dan sederhana. Namun, Tuan Yang Dipertua, model dan struktur kesihatan yang kita telah warisi mungkin tidak begitu mampan untuk memenuhi segala keperluan dan cabaran yang kita ada sekarang ini, bukan saja dari segi hardware iaitu infrastruktur, peralatan dan sebagainya, tetapi lagi penting dari segi software ataupun tenaga kerja atau sumber manusia kita. Kerajaan Madani sebenarnya sangat peka terhadap isu pandemik ini. Malah Kertas Putih Kesihatan Kementerian Kesihatan telah diluluskan di Parlimen beberapa bulan lalu. Malah telah memasukkan pembiayaan penjagaan kesihatan sebagai salah satu daripada 4 tonggak tumpuan utamanya, di samping akses saksama dan kesinambungan penjagaan, palihan kepada model penjagaan baru dan juga penambahbaikan struktur seluruh sistem. Oleh itu, dalam bajet 2024 baru-baru ini, saya menyambut baik usaha kerajaan untuk dan juga komitmen kerajaan untuk melabur dalam kesihatan dalam tahun akan datang dengan peruntukan yang kedua terbesar selepas pendidikan. Ini menunjukkan kerajaan mengiktiraf bahawa penjagaan kesihatan adalah sektor utama yang akan memberikan kesan kepada produktiviti, kualiti hidup, landscape sosioekonomi negara. Justru perlu ada dasar dan strategi yang baik untuk memastikan kemampanan sistem pembiayaan di negara ini. Secara sejarahnya, penjagaan sistem kesihatan awam belanja adalah di kalangan 2.5% daripada KDNK untuk sektor awam. Namun saya melihat atas bajet ini, kerajaan telah mengambil langkah pertama untuk meningkatkan peruntukan bajet kepada target yang kita telah sasarkan iaitu 5% daripada KDNK secara progresif. Kita tahu peningkatan pada tahun ini ada peningkatan yang terbesar, 15%, malah adalah belanjawan yang terbesar untuk sistem kesihatan dan saya mengucapkan terima kasih dan syabas. Walaupun ada pertambahan, tapi kita tahu ia tidak akan mencukupi. Terutamanya jika kita mahu mengendalikan atau menangani isu atau continuum penjagaan atau ekosistem penjagaan dari segi prediktif, preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif dengan izin. Jadi fokus sistem kesihatan mungkin tidak cukup untuk menangani dan membetulkan masalah asas tanpa mengambil atau menangani indikator kesihatan seperti faktor persetaraan sosial dan ekonomi dan tingkah laku. Tuan Yang Dipertua, berdasarkan tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan, terdapat peningkatan penyakit kronik sejak 2011. 2019 menunjukkan 1 daripada 5 orang dewasa menghidap diabetes. 3 daripada 10 orang dewasa menghidap hipertensi, 4 daripada 10 mempunyai palas kolesterol yang tinggi. Kadar ini adalah yang paling tinggi di ASEAN, menjadikan Malaysia antara negara paling tidak sihat di rantau ini. Kita menghadapi akibat buruk daripada gaya hidup kita yang tidak sihat. 1 daripada 2 orang dewasa mengalami berat badan berlebihan ataupun obesiti. Ataupun 1 daripada 4 dewasa Malaysia tidak aktif secara fizikal. Selain itu, Tuan Yang Dipertua, prevalence merokok di Malaysia berumur 15 tahun ke atas
adalah 21.3% ataupun 4.9 juta. Trend peningkatan produk nikotin menunjukkan peningkatan mendadak berikutan kemunculan rokok alah baru seperti rokok elektronik ataupun vape. Ini terbukti dengan tinjauan NHMS 2022 yang mendedahkan peningkatan ketara dalam penggunaan e-rokok dan vape terutamanya di kalangan remaja Malaysia. Statistik menunjukkan remaja berumur 13 hingga 17 tahun penggunaan rokok ataupun vape meningkat daripada 9.8% pada 2011 kepada 14.9% ataupun 300,000 orang pada tahun 2022, dan ini sangat membimbangkan kerana ia lebih tinggi daripada Amerika Syarikat yang sendiri pakar kesihatan di Amerika Syarikat mengakui bahawa mereka sedang bergelut dengan epidemik vape di kalangan belia di negara mereka. Semua faktor risiko ini mendorong kepada apa yang dipanggil wabak diabetes dan juga penyakit kardiovaskular. Sehingga 2017, kos kesihatan langsung dan kehilangan produktiviti akibat penyakit kronik dianggarkan menelan belanja 22.53 bilion. Dan ini adalah hampir 40% daripada jumlah perbelanjaan kesihatan kami. Kita juga negara yang menua. Diunjurkan menjelang 2040, mereka yang berumur 65 tahun ke atas akan meningkat kepada 14.5% daripada jumlah penduduk. Dengan peningkatan yang ketara dalam sistem kesihatan kita, rakyat kita memang hidup lebih lama tetapi tidak semestinya kesihatan mereka lebih baik. Dan jika bilangan orang tua menaik, bilangan penyakit kronik juga akan meningkat. Jadi dengan trajektori sistem kesihatan kita, jika kita tidak bersedia untuk menghadapi kerumitan dan menyediakan penjagaan yang mencukupi untuk warga tua dan masalah uniknya, ini kita akan ada cabaran yang sangat besar pada masa depan, terutamanya untuk membiayai kos-kos rawatan tersebut. Oleh itu, yang dipetua, saya tahu banyak orang kita selalu pergi ke hospital atau klinik dan kita pun bayar pun RM1 pun ada kadang-kadang percuma. Tetapi kos rawatan bukan percuma, malah sangat-sangat tinggi. Oleh itu, bagi saya, pelbagai mekanisme pembiayaan penjagaan kesihatan di negara kita perlu menjalani transformasi. Ini termasuk insurans kesihatan swasta, faedah kesihatan berasaskan pekerjaan dan juga pembiayaan kerajaan untuk penjagaan kesihatan dan sosial. Kita perlu mempertimbangkan penyelesaian jangka panjang untuk pembiayaan penjagaan kesihatan di mana semua pihak berkongsi bersama, berkongsi tanggungjawab untuk keperluan kesihatan penduduk. Walaupun saya tahu ini bukan satu topik yang sangat popular, malah jika diimplementasi tanpa komunikasi yang baik, mana-mana kerajaan mungkin boleh kalah dalam pilihan raya. Tetapi saya rasa sebagai pemimpin negara dan pembuat dasar, kita haruslah berfikiran panjang untuk membina sebuah negara yang mampan dan tidak hanya melihat 5 tahun ke depan. Oleh itu yang dipertua, izinkan saya untuk menambah kepada perbincangan untuk bagaimana kita nak mereformasikan dan mempelbagaikan sumber pembiayaan sistem kesihatan. Saya mencadangkan bahawa ada keperluan untuk kita menukar pemahaman ataupun falsafah pembiayaan kesihatan. Di mana ia beralih daripada tanggungjawab kerajaan kepada tanggungjawab kita bersama, individu, keluarga, majikan dan juga sistem yang lain. Ya, saya tak ada banyak masa minta maaf. Banyak isu. Saya nak menyokong idea ni. Okey, silakan. Terima kasih. Saya melihat bahawa pandangan Yang Berhormat berhubung dengan isu pembiayaan dan kos rawatan yang sangat kritikal sebenarnya. Satu masa dulu kita pernah disediakan program Klinik Satu Malaysia. Ya, Klinik Satu Malaysia. Saya fikir apa pandangan Yang Berhormat berhubung dengan usaha untuk kita meneruskan agenda atau menyemak kembali tentang gagasan Klinik Satu Malaysia bagi kemudahan kepada rakyat kita. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya topiknya berlainan. Klinik Malaysia disediakan untuk kebaikan penduduk, tetapi isu yang saya bawa adalah bagaimana kita membiayai contohnya Klinik Satu Malaysia ini. Dan saya seperti yang saya katakan tadi, saya menyokong apa yang baik untuk rakyat, tetapi isu yang saya pertengahkan adalah bagaimana kita membiayai isu ini. Jadi saya akan teruskan yang dipetua. Kita kena lihat sumber pembayaran yang lebih banyak dan juga
contoh model yang boleh dipertimbangkan adalah seperti yang diimplementasi di negara Thailand, South Korea, Taiwan yang memperkenalkan dengan izin satu social health insurance atau national health insurance. Saya tahu ini bukan satu keputusan yang popular. Malah sangat suka kerana tiada siapa yang suka jika ada sumbangan daripada gaji sendiri ataupun pendapatan atau kena membayar lebih banyak cukai. Tetapi ini penting untuk penjagaan sistem kesihatan untuk terus mampan, bukan saja untuk 10-15 tahun tetapi untuk jangka masa yang sangat panjang. Saya nak tegaskan, ini tidak bermaksud privatization of medical services dengan izin ataupun model yang digunakan di Amerika Syarikat. Sebenarnya model yang di USA adalah satu teladan yang kita harus lihat, satu teladan yang kita tidak harus ikut di negara kita. Tapi model National Health Insurance adalah satu model di mana kerajaan mengendalikan sistem insurans tersebut dan bukan pihak swasta. Dan maka filosofinya adalah bukan profit driven tetapi untuk pastikan ia mampan dan untuk mendatangkan kebaikan untuk rakyat kita. Dan jika diimplementasi, ia haruslah diimplementasikan secara progresif supaya tidak menyebabkan kejutan mendadak kepada pasaran ataupun terlalu membebankan rakyat. Tuan Yang Dipertua, saya ingin memberikan satu contoh dan bayangan kutipan pembayaran jika kita melaksanakan sistem ini berdasarkan kutipan KWSP, EPF dan EIS di negara kita. Berdasarkan kiraan EPF, KWSP dan EIS, pengenalan skim insurans kesihatan boleh menambah secara anggaran 31.1 bilion untuk membiayai pembelanjaan penjagaan kesihatan sebagai tambahan kepada peruntukan Kementerian Kesihatan daripada bajet persekutuan. Jika kita melihat purata dari segi EIS, purata gaji kalau 2,000 untuk 6.5 juta orang pekerja dan kita ambil 0.25% daripada setiap bulan, ini boleh diterjemahkan kira-kira RM5 setiap orang. Dan jika kita kutip, dalam setahun kita boleh mengumpul sebanyak 780 juta dan ini tidak termasuk caruman daripada majikan. 780 juta itu boleh membina dua buah hospital kecil. Jika purata gaji 4,000, 0.25% orang menyumbang kira-kira RM10 satu bulan, kita boleh melihat pertambahan 1.56 bilion ringgit. Ini sistem EIS. Kalau kita lihat KWSP, kita tahu sistemnya 11% pekerja, 5% pencaruman majikan. Pada tahun 2019, peruntukan yang dapat daripada KWSP adalah 31.1 bilion. Kalau kita campur ini dua, kita melihat hampir 32 bilion. Bayangkan, bajet terbesar kesihatan pada tahun ini ada 41 bilion. Jika kita ada tambahan 32 bilion, bayangkan kita boleh melabur membeli peralatan kesihatan baru, membaiki klinik hospital daif, membantu menjaga pekerja kesihatan kita, menaikkan ilawan gaji mereka untuk mengekalkan dalam sistem, untuk reduce dengan izin, reduce brain drain dan juga memperkaskan sistem digitalization dan juga sistem kesihatan banyak lagi. Tapi seperti saya katakan tadi, ini haruslah diimplementasikan secara berfasa. Ini dan tidak untuk memotong pendapatan selalu terlalu tinggi. Jika kita mula dengan contohnya 5% daripada sumbangan penduduk dan tambahan padanan 5% daripada majikan, kita boleh mendapat 15 hingga 17 bilion dalam setahun. Ini hampir separuh daripada belanjawan kesihatan. Sebenarnya kalau SHI ini dilakukan dengan betul, ia dapat dimulakan terlebih dahulu dengan secara peringkat dengan pekerja-pekerja GLC kerajaan. Sebenarnya pekerja GLC mereka sudah ada satu sistem insurans swasta di mana mereka memberikan perlindungan kepada pekerja mereka. Jadi kita sebenarnya tak perlu reinvent the wheel. Kita cuma haruslah just transfer them. Dan jika boleh kita mengembangkan kepada orang lain. Jika ia dapat diimplementasikan dengan baik, terutamanya jika kita lihat indikator kesihatan bertambah baik, servis kesihatan di hospital bertambah baik, kita tak perlu tunggu begitu lama, kita mendapat ubat yang berkualiti, saya yakin semakin banyak orang akan berserta dalam skim ini. Jadi, ini satu isu yang sangat penting. Selain itu, jika kita memperkenalkan SHI ini, syarikat swasta atau insurans swasta pun ada persaingan.
maka mereka pun ada sebab ada persaingan, mereka juga mungkin akan menurunkan premium mereka. Jadi ini sebenarnya baik untuk ekosistem kesihatan dan juga pembiayaan kesihatan. Tuan Yang di-Pertua, saya tak ada banyak, saya nak akhiri dengan isu ini. Memang kita lihat, saya sentuh tadi tentang isu masyarakat menua. Kita ada satu silver tsunami yang akan melanda. Maka kita perlu dana dan fokus yang lebih banyak untuk menjaga orang tua di masyarakat kita. Oleh itu saya nak bertanya kepada kementerian, dan juga untuk menekan supaya mereka memberikan fokus kepada contohnya bukan saja kesihatan fizikal tetapi kesihatan mental, contohnya National Dementia Action Plan, dan bagaimana kita dapat melebihkan inisiatif untuk menjaga masyarakat menua di negara kita. Ini penting bukan saja untuk rakyat kita, tetapi kita dapat memposisikan diri kita di rantau ini sebagai peneraju care economy, dan kita boleh mendapat lebihan sama ada dana daripada penduduk-penduduk rantau ini dari segi health tourism ataupun care tourism. Banyak lagi sebenarnya, tetapi saya tahu masa tak mengizinkan. Dengan itu, sekian, terima kasih dan saya mohon menyokong.